Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Zulfazli bin Azman, bernometrik D2192091818. Baik, alhamdulillah, bersyukur kita pada hari ini kerana Allah masih lagi bagi kita nafas untuk kita hidup. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya ingin berkongsikan dengan anda semua tentang pemikiran dua tokoh akhlak Islamiah. Okey, dua tokoh ini sangat terkenal, yang mana tokoh yang pertama dikenali Ibnu Miskawai, yang kedua adalah Imam Al-Ghazali. Okey, baik, kita pergi kepada persamaan dan perbezaan di antara dua tokoh ini. Yang mana persamaan dua tokoh iaitu Imam Al-Ghazali dan juga Ibnu Miskawai, yang mana persamaan mereka berpendapat yang mana segi intelek mendapati bahawa akal memperoleh pengetahuan secara semula jadi. Okey, maksud di sini adalah akal kita ni secara semula jadi kita akan berfikir bermacam-macam perkara. Okey, cuma dari segi akhlak ni kita dapat berfikir yang mana yang baik dan mana yang buruk secara semula jadi. Okey, dia tak perlu memang kita perlukan ilmu dan ilmu untuk kita belajar dan juga untuk kita sampaikan pengetahuan itu, kita mengajar kepada orang yang nak menuntut ilmu pada kita tu. Namun kita sini dapat tahu secara semula jadi. Contohnya bila kita tengok api kan. Kalau orang yang akal semula jadi ni, bila tengok api dia mula tak tahu. Tapi bila dia dah terkena panas tu kan, jadi dia akan automatik secara semula jadi dia akan fikir, oh, api ni panas, tak boleh sentuh. Kan? Itu yang dimaksudkan segi intelek. Akal kita ni memperoleh pengetahuan secara semula jadi. Okey, yang kedua adalah apa yang persamaan di antara Imam Al-Ghazali dan juga Ibnu Miskawai ni adalah dapat membezakan kebaikan dan keburukan, mengelak perilaku nafsu syahwat yang merosakkan akhlak. Macam tadilah yang saya terangkan kan, ilmu akal memperoleh pengetahuan secara semula jadi ni dapat membezakan kebaikan dan keburukan. Yang mana bila kita buat keburukan ni, kalau kita ikut nafsu syahwat, dia akan merosakkan akhlak kita. Okey, seterusnya, akal manusia terdiri daripada teori alimah dan amilah praktikal. Okey, kedua tokoh ini berpendapat yang sama, yang mana akal kita ni terdiri daripada dua, iaitu secara teori, yang ini secara kita berfikir, kita secara teorikal lah, dan secara amilah, iaitu secara praktikal. Amilah ni secara perbuatan kita. Okay, kita manusia ni dia tidak fikir diam macam tu je, dia mesti ada praktikal dia sendiri. Okey, dan yang seterusnya adalah kekuatan ilmu ialah kekuatan hikmah sebagai tingkat intelek yang tinggi. Okey, kenapa kekuatan ilmu tak adalah kekuatan hikmah? Hikmah ni, kalau kita faham maksud hikmah adalah bijaksana. Okey, ada orang dia ada ilmu tapi dia tak bijaksana. Kan? Kalau kita tengok orang perompak pun ada ilmu, orang jahat pun ada ilmu, tapi adakah ada orang yang bijak? Tidak semestinya. Oleh sebab itulah kedua tokoh ini mengatakan kekuatan ilmu itu adalah kekuatan hikmah sebagai tingkat intelek yang tinggi. Okey. Kemudian kita pergi kepada perbezaan di antara dua tokoh ini, iaitu Imam Al-Ghazali dan juga Ibnu Miskawai. Okey, apa perbezaan di antara dua ini adalah, kalau kita tengok Imam Al-Ghazali ni, dia terkenal dengan kitab dia iaitu Ihya Ulumuddin. Okey, kalau kita baca kitab tu, Imam Al-Ghazali ini banyak bersumberkan Al-Quran dan hadis. Apa-apa sekalipun akan kaitkan dengan Al-Quran, segala hujahnya akan kaitkan dengan hadis. Apa yang nak disampaikan ataupun pendapat beliau mesti ada kaitan dengan hadis dan juga Al-Quran. Namun Ibnu Miskawai ni kita kenal dia lahir dulu daripada Imam Al-Ghazali. Jadi Ibnu Miskawai ni dia kurang sikit.
Okay, dia kurang sikit bersemukan Quran dan hadis. Sebab apa? Sebab beliau menggunakan falsafah Yunani. Dia banyak menggunakan falsafah Yunani. Okay, dia ada bersemukan Quran dan hadis tu, tapi dia banyak gunakan falsafah Yunani. Okay, seterusnya apa beza dia antara Al-Ghazali dan juga Ibnu Miskawai ni? Konsep akhlak Islamiah adalah akal. Dari sudut pandangan Imam Al-Ghazali, dia lebih berunsurkan hati. Maksudnya akal yang dimaksudkan Imam Al-Ghazali ni, dia lebih pada unsur hati. Sebab kadang-kadang orang yang berakal ni, dia selalu dekat sini je, dia tak pergi kepada hati. Tapi Imam Al-Ghazali ni, apa yang pendapat beliau adalah akal ni lebih dalam kepada unsur hati lah. Sebab apa? Sebab bila fikir kita buat sesuatu, maka hati tu, kalau kita buat baik, hati pun jadi bersih. Kalau kita buat keburukan, maka hati pun jadi kotor. Okay, apa pendapat Ibnu Miskawai pula? Ibnu Miskawai adalah akal dari proses berfikir dan objek yang difikir. Benda yang logik lah kan. Kalau kita tengok pendapat Ibnu Miskawai ni, dia lebih kepada benda yang logik. Okay, dia kata akal ni segala sekadar yang difikir dan juga apa yang difikirkan. Contohnya kalau kita fikir nak masak apa hari ni, so bila kita dah tahu apa yang nak masak kan, kita fikir pula objek yang kita nak fikirkan tu, masak bahan-bahan dia dan sebagainya. Okay, baik. Jadi itu sebuah sedikit tentang persamaan di antara tokoh akhlak Islamiah ini, iaitu Imam Al-Ghazali dan juga Ibnu Miskawai, dan juga perbezaan pandangan daripada dua tokoh ini. Seterusnya kita pergi kepada bagaimana dua tokoh ini, konsep dua tokoh ini untuk menangani isu akhlak pada masa kini. Okay, seperti yang kita tahu, Imam Al-Ghazali dengan kitabnya yang sangat terkenal, iaitu kitab Ihya Ulumuddin, yang mana dalam kitab itu banyak menceritakan tentang akhlak yang baik, adab-adab kita dengan orang, tentang kerohanian dan sebagainya. Begitu juga dengan Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai juga ada kitab-kitabnya yang menceritakan tentang akhlak yang baik. Kedua tokoh ini ada konsep akhlak yang tersendiri. Jadi macam mana kita nak menangani isu akhlak pada masa kini? Ia bermula daripada diri kita sendiri. Okay? Kita sebagai penuntut ilmu, kita pun sudah belajar konsep akhlak Al-Ghazali dan juga konsep akhlak Ibnu Miskawai. Jadi bila kita dah belajar, kita praktikkan diri kita, bagaimana kita nak tunjuk akhlak yang baik kepada orang. Sebab apa? Sebab orang, manusia ni, dia akan ikut orang yang terbaik yang dia lihat sendiri. Okay? Sebab apa? Sebab bila kita contoh akhlak yang baik, maka orang akan ikut. Bila kita buat baik, maka orang akan ikut. Okay? Kadang-kadang manusia ni, dia mudah rasa terharu bila kita buat baik dengan dia. Jadi di sini, bagaimana kita nak menangani isu pada masa kini, bermula daripada diri kita sendiri. Okay? Bermula daripada kita ubah diri kita jadi yang baik, kita betulkan akhlak kita baik. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan perkongsian saya ini bermanfaat bagi anda semua. Wallahu a'lam.